berpuasa setahun. Kalau masih ada lagi yang belum habis, kita masih ada ruang saksi baki dalam 13 hari berikut untuk menghabiskan 6 hari kita dalam bulan Syawal. InsyaAllah mudah-mudahan amalan kita di sepanjang Ramadan kita dapat teruskan di luar daripada Ramadan. Pada pagi ini insyaAllah kita tengok dalam kitab kita Mau'izah Hasanah pada tajuk kematian yang terbaik. Ini semua kita minta supaya kita dimatikan dalam suasana yang baik. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina ya Allah bi su'il khatimah. Kita minta yang minta penutup yang baik, ending yang baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kematian yang baik, ziarah ke perkuburan, bermaksud kita melakukan ziarah ke perkampungan akhirat. Menziarahi perkampungan akhirat berarti menziarahi orang-orang yang kaki mereka sudah melangkah ke alam akhirat. Berbeza dengan kita, kadang-kadang kita berada dalam kawasan akhirat dan kadang-kadang kita berada dalam suasana dunia. Syawal baru ni ramailah ambil ruang dan peluang yang ada. Bila balik ke kampung, kita menziarahi pusara, sanak saudara, bapa dan keluarga yang telah mendahului kita. Jadi kita harus ingat bahawa bila kita ziarah ke tanah perkuburan itu, maknanya kita telah menziarahi orang yang telah pun berada di alam barzakh, yang kaki mereka telah masuk pun ke alam barzakh. Berbeza kita, kita kadang-kadang kita duduk di alam barzakh. Umpamanya kita duduk dalam suasana yang majlis ilmu yang seperti ini. Nabi SAW sebut bahawa majlis ilmu ini merupakan antara taman-taman syurga. Kita berada dalam sebahagian daripada alam barzakh, ingat ataupun majlis-majlis yang mengingati Allah Subhanahu wa taala. Maknanya kita berada dalam alam, menuju ke alam barzakh. Tapi kadang-kadang kita keluar daripada majlis itu, kita keluar daripada suasana yang mengingati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Suasana yang boleh menyebabkan kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi suasana tu banyaklah yang melalaikan, yang melarakan. Bila kita keluar daripada majlis itu, kita dah keluar daripada suasana mengingati Allah. Jadi susah bila kita nak sentiasa, sebenarnya bukanlah mudah untuk kita senantiasa berada dalam suasana kita mengingati Allah Subhanahu wa taala selagi mana kita menjalani kehidupan biasa di atas muka bumi ini. Kadang-kadang kita terlupa. Sebab itu di dalam doa iftitah kita, kita selalu sebut inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sembahyang kita, solat, wa nusuki dan segala amalan kita, wa mahyaya dan hidup kita, wa mamati dan mati kita, lillahi rabbil alamin, adalah semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Rabbil alamin, Tuhan sekalian alam. Jadi nak sebutnya bahawa dalam kehidupan kita keseluruhannya, apa saja amalan yang kita lakukan ialah amalan yang sentiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kaitkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Barulah tak terlepas daripada hubungan kita dengan ibadat. Amalan kita tu dikaitkan dengan ibadat. Jika kita duduk dalam majlis bersama orang-orang alim, maka kita berada dalam perkampungan akhirat. Ataupun kita sebutkan juga dengan majlis mengingati Allah.
Jadi tuan-tuan nak dapatkan suasana ataupun keadaan yang membolehkan kita ni sentiasa teringat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan senang, bukan mudah tuan-tuan. Nak jadikan kita ni orang yang sentiasa mengingati orang lain supaya ingat kepada Allah Ta'ala pun bukan satu yang mudah. Orang tengok kita, orang teringat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau kita dapat, kita meletakkan diri kita, orang tengok kita, orang ingat Allah. Masya Allah, hebat tuan. Jadi benda yang macam ni bergantung kepada sejauh mana kita dan hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bukan sesuatu yang mudah. Saya teringat Ustaz Badri Syah, Datuk Badri Syah, memang Syah penceramah hebat. Saya teringat satu kisah, satu cerita dalam ceramah dia. Dalam suasana dia kata, duk beratok nak masuk ke syurga, duk beratok nak masuk sama ada syurga atau neraka, ataupun nak masuk ke syurga ni. Dan syurga ni dia berlapis-lapis. Syurga ni banyak bergantung kepada sejauh mana amalan kita. Ini dia sebut ni, dia cerita. Saya bawa cerita dia tentang bagaimana seorang hamba Allah satu ketika duk beratok nak ambil kunci syurga. Dalam duk beratok ni, di depan seorang hamba Allah ni, hak belakang ustaz, di depan dia ni driver bus ni. Ini saya ambil balik cerita dia. Driver bus sahaja. Driver bus yang bawa setiap hari penumpang daripada KL ke satu tempat. Yang dia bawa contoh Kelantan lah. Bawa ke Kelantan lalu ke dalam Gua Musang. Jalan tu kan jalan yang kena aksiden antara Gua Musang Kelantan. Kan jalan Pahang daripada Lipin nak sampai ke Gua Musang tu ada laluan-laluan yang memang kerak. Kalau aksiden je mati. Driver bus ni dia bawa bus pula, subhanallah. Laju menyebabkan 40 orang penumpang yang duduk dalam bus tu daripada KL sampai ke Kelantan, sampai Kota Baru, tak boleh nak tidur. Ingat dekat Allah. Pasal laju dia bawa bus tu, Allah Akbar, subhanallah, Allah Akbar, Allah Akbar. Dia ingat Allah kan? Dia ingat Allah. Dia seorang ni. Bila time beratok nak ambil kunci syurga, malaikat tu tanya kerja apa? Dia kata driver bus. Bawa bus daripada KL pergi Kota Baru. Kemudian cerita bus, dia dapat kunci yang special. Macam kita nak masuk hotel lah. Bilik yang kemas, bilik yang cukup komplit dalam tu. Hotel pun dia ada 5 star, ada 3, 4, 5, 6 star bintang. Macam syurga. Jadi driver bus ni dapat syurga yang hebat. Pasal apa? Dia ni seorang berbanding dengan ustaz kat belakang ni, pergi ceramah hantar, tapi tak boleh nak mengingatkan orang kepada Allah. Sejam dia pergi kuliah pakai lena. Hak yang boleh nak keluar kuliah pakai lena ni tak ingat langsung. Sebab apa? Tak boleh nak mengingat. Ustaz yang duk cakap ni tak boleh nak menggerakkan orang lain untuk ingat kepada Allah. Berbanding dengan driver bus ni, 40 orang duk ada berapa jam daripada KL pergi ke Kota Baru? 7-8 jam. 7-8 jam itulah memberi ingatan kepada orang lain untuk ingat kepada Allah. Di situ beza. Jadi kalaulah kita boleh jadi insan yang boleh mengingatkan orang lain kepada Allah, orang tengok kita, orang teringat kepada Allah, asbab kita, Masya Allah. Dia dapat kunci hebat, dapat diri hebat.
banding dengan ustaz tadi bila dapat hak yang golong bawah kan. Hotel pun yang bahagian bawah kan. Jadi maknanya nak sebutnya bahawa bukan mudah untuk kita nak jadikan diri kita orang tengok aja boleh ingat dekat Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu beruntung tuan-tuan. Imam, Tok Bilal, Tok Sia, sebenarnya ini jawatan yang cukup untung. Yang jawatan ada setengah tempat berebut, ada setengah tempat orang tak mau. Tak mau. Tak ada langsung. Untuk salah tempat lain, di tempat saya di Buku Gajah tu pun duk pening kepala untuk cari siapa yang boleh nak ganti imam, Tok Sia. Tak ada. Hak muda-muda tak ada. Tak ada. Sebab itulah alhamdulillah bila ada sekolah-sekolah agama, pondok dan sebagainya, kita latih anak-anak ni tadi supaya setidak-tidaknya mereka yang akan keluar mainlah jadi Tok Sia ke Tok Bilal ke, paling tidak siap Bilal, ataupun yang boleh bacaan tu sedap sikit tolak nak jadi imam. Latih supaya mereka ni boleh ganti tempat-tempat hak yang bakal tak ada orang. Pergilah ke mana pun saya tengok imam, Bilal, semua hak yang bakal-bakal jenazah belakang, yang hampir-hampir dah nak bertemu dengan ajal. Di mana-mana pun lagi keadaan yang macam tu. Sebenarnya beruntung golongan-golongan imam, Bilal, Syiah semua ni. Mereka ni adalah golongan yang kalau Bilal azan mereka itu melaungkan, menyedarkan orang kepada mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan pasal duit ringgit sangat. Berapa sangatlah upah yang dapat berbanding dengan kalau nak dikira keikhlasan mereka datang awal azan peringat orang lain untuk mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Berapa dah sangat kalau nak dibandingkan dengan ganjaran yang bakal diterima daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini maknanya nak sebut kematian yang terbaik ini adalah golongan-golongan yang orang yang macam ini. Golongan yang sentiasa mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Golongan yang sentiasa memperingatkan orang lain untuk ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang kedudukan kita ni, kita boleh keluar daripada suasana akhirat dan kepada suasana dunia. Kita berkunjung, kita yang hidup, kita pergi ke kedai, pergi market, pergi dan segala tempat lawatan dan sebagainya. Kita keluar, kita terlupa bahawa kita juga ada hubung kait dengan memperingatkan orang lain kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pergilah ke mana pun, tetapi kita peringatkan orang lain dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Membicarakan bagaimana suasana dan keadaan ketika kita menziarahi orang-orang yang sudah meninggal dunia. Sebelum ini kita membicarakan akan perihal orang yang mati syahid. Ulama berbeza pendapat akan kehidupan para syuhada di alam kubur. Adakah kehidupan mereka hanya pada roh atau pada jasadnya sekali? Sebahagian ulama mengatakan para syuhada hanya hidup dengan roh sahaja di alam kubur, manakala jasadnya mati dan tidak bergerak. Sebagaimana ulama pula menyatakan bahawa kehidupan para syuhada, sebagian ulama menyatakan bahawa kehidupan para syuhada hidup dengan roh dan jasad berdasarkan dalil yang menunjukkan keadaan sedemikian. Baik, pentingnya kita duduk dalam golongan orang yang sentiasa memperingati Allah dan orang yang sentiasa peringatkan orang lain untuk ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi benda ni dia bergantung
niat kita, sejauh mana niat kita untuk kita nak letakkan diri kita ini kepada Allah semata-mata. Niat kita hanya kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab apa? Niat inilah yang dikira oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai amalan. Innamal a'malu binniyat. Imam An-Nawawi di dalam hadis Arba'in, dia meletakkan bab yang pertama sekali dalam kitab dia, dalam hadis Arba'in, ialah soal niat. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Fa in kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih, atau kama qala. Panjang hadis tu. Imam Nawawi letak tentang seluruh amalan kita ini bergantung kepada niat kita. Sekiranya amalan niat kita itu kerana Allah dan Rasul, maka jadilah niat kita itu kerana Allah dan Rasul. Asbabun nuzul hadis itu, sebab turun ataupun sebab Nabi SAW ungkapkan hadis itu ialah kerana peristiwa hijrah. Kerana ada dalam kalangan sahabat yang berhijrah bukan kerana Allah, tetapi mereka berhijrah kerana wanita yang hendak dikahwini. Kerana perempuan yang nak berkahwin, lelaki ni nak berkahwin dengan seorang perempuan, dan perempuan itu diminta oleh Nabi untuk berhijrah, maka lelaki ni pun nak hijrah sama. Penghijrahan itu adalah kerana bakal isteri itu berhijrah, maka dia pindah juga. Maka Nabi sebut hadis ni, faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih. Faman kanat hijratuhu ila imra'atin ikum ankihuha. Nabi kata kalau sekiranya dia berhijrah kerana wanita yang dia nak kahwin, fa kanat hijratuhu ila ma hajaka alaih. Maka kata Nabi, penghijrahan itu berlaku kerana apa yang dia niatkan, bukan kerana Allah. Nabi tegur dalam hadis itu tentang kaedah niat. Mata-mata biarlah niat itu kerana Allah Subhanahu wa ta'ala, kerana Allah melihat apa yang kita niat. Kita diminta untuk menjadi jutawan niat, supaya di kesudahan kita nanti, kesudahan kita nanti adalah kesudahan dengan niat kita yang baik. Agama Islam sebenarnya agama yang mendidik jutawan niat. Islam ini nak mengajar kita supaya kita menjadi jutawan niat. Kalau kita lalui Ramadan baru ni, bulan Ramadan baru ni, sebulan kita lalui. Kalau kita tengok balik, bila kita niat dan bila kita puasa. Kita niat sebelah malamnya dan kita puasa sebelah siangnya. Maknanya kita niat dulu. Kalau sekiranya kita niat nak puasa, tiba-tiba tak jadi puasa, Allah dah ambil kira dah niat kita. Kita niat nak mari berjemaah subuh, tiba-tiba terhalit lena, terlajak sampai pukul 6.30 baru jaga. Tapi kita kena ingat bahawa niat kita itu dah dikira oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita niat untuk nak bangkit tahajud, tak terjaga, jaga-jaga orang dah azan subuh. Niat kita itu dah dikira oleh Allah sebagai amalan. Sebab itu Islam dia bergantung kepada sejauh mana niat kita yang diikatkan kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Niat dah, kita pasang niat dia elok kerana Allah. Sebab itu kita dah habis solat subuh ni, kita kena niat dah. Saat lagi aku nak sembahyang zuhur berjemaah, kena niat dah. Habis zuhur selesai bagi salat, kita kena niat dah. Saat lagi asar aku nak sembahyang pula. Maknanya barulah kita berada dalam sentiasa mengingati Allah, dan juga kita dah pasanglah niat kita untuk kita nak melakukan ibadat kerana Allah. Kena dah ada niat yang macam tu. Andai kata kita dimatikan oleh Allah pada waktu tu, maka kita dah selamat dah. Kerana apa? Kerana kita dah pasang niat untuk nak meneruskan ibadat solat kita umpamanya kerana Allah.
Selesai Ramadan nak baru ni, malam kita bertakbir bila nampak anak bulan, walaupun terkejut, walaupun raya tahun ni terkejut, duk ingat Selasa rupanya Isnin. Waktu diumumkan bahawa nampak anak bulan Syawal, waktu diumumkan raya, kita dah pasang niat dah, ya Allah, biarlah kalau boleh aku nak bertemu lagi dengan Ramadan yang akan datang. Kita minta keadaan dia macam tu. Kenapa? Kerana kita diminta untuk kita mati dalam suasana yang baik. Waktu kematian yang baik. Waktu kematian yang paling baik, waktu paling baik seseorang meninggal dunia. Dalam satu buku ni, Misteri Alam Kubur ni, dia sebut tentang waktu kematian yang paling baik seseorang itu meninggal dunia ialah yang pertama, setelah selesai mengerjakan Ramadan. Yang kedua, setelah selesai mengerjakan ibadah haji. Yang ketiga, sedekah. Dalam sebuah riwayat hadis Nabi, dalam riwayat Abu Nu'aim daripada Ibnu Mas'ud, katanya Rasulullah SAW bersabda, "Man wafaqa mautuhu 'inda qida'i Ramadan dakhala jannah. Wa man wafaqa mautuhu 'inda qida'i Arafah dakhala jannah. Wa man wafaqa mautuhu 'inda qida'i sadaqatihi dakhala jannah." Maksudnya hadis ini, sesiapa yang berbetulan matinya selepas selesai Ramadan, kita dah habis bulan Ramadan, maka dia masuk syurga. Kita mengharapkan Ramadan kita Allah terima dengan baik amalan kita, maka insya-Allah kalau kita dimatikan setelah selesai Ramadan kita, dakhala jannah, kata Nabi. Sesiapa yang berbetulan matinya selepas selesai Arafah, yang mati selepas balik daripada menunaikan fardu haji, dakhala jannah. Saya ada sahabat seorang yang pergi Mekah sekali dengan saya pada tahun 2009 lalu. Dia masa nak melontar tu sempat jumpa dengan saya di padang Arafah tu. Jumpa, biasalah di Arafah ni orang bercerita jumpa dekat wilayah berjumpa di padang Arafah ni bila duk beratok di Mina kan, duk beratok nak pergi wilayah, sebab wilayah sikit, orang ramai. Jadi berjumpa lah, hak sempat berjumpa. Saya berjumpa dia orang Islam, bekas pesara penyedia asrama sekolah menengah Datuk Haji Hussein, duduk di Selangor. Berjumpa di Arafah, jumpa di waktu nak di bilik ayam tu jumpa. Dia memang tak larat. Sempat pergi melontar sekali. Lepas tu jumpa dengan isteri dia, jumpa dengan saya pula. Dia kata, "Ustaz, abang Sahab kau, dia orang Sungai Besar, isteri dia orang Melaka." Dia kata, "Abang Sahab kau dah tak larat dah." Dia kata, "Boleh tak nak minta tolong lontak dekat dia untuk yang kali kedua dan hari yang kedua dan hari ketiga." Saya kata, "Tak apa, insya-Allah boleh, tak ada masalah." Nanti kita boleh sama ada upah ataupun kita sedekah. Dia dah kenal apa, dia pun duk jaga anak dia. Masa anak saya kecil-kecil, dia duk jaga anak dia. Dia saya kata, "Tak apalah, kami bilang tak apa. Untuk abang Sahab, hari pertama memang dia tolak sekali saya pergi ikut dia. Hari yang kedua, ketiga tu dia memang tak larat, terpaksa guna kursi roda. Kita bantu dia. Lepas lontak apa semua selesai, balik main ke sini sakit, duduk di hospital Ipoh. Dan tak seminggu saya pun sempat pergi ziarah dia, habis umur di hospital Ipoh. Memang
Itulah bila orang kata balik daripada Mekah, jernih, mukanya jernih, bersih. Sebab tu dia tengok pada hadis ni, kematian yang baik itu ialah antara kematian yang Nabi kata, waman wafaqa mawtu'u 'inda al-qada'i 'arafa, selesai daripada haji. Kemudian yang ketiga Nabi kata, waman wafaqa mawtu'u 'inda al-qada'i sadaqah. Mungkin kita tak berkeupayaan untuk menunaikan fardu haji, apatah lagi dalam keadaan kita selepas pandemik ini masuk endemik, kota ni pun kurang. Sekarang ni sudah 14,000 lebih sahaja yang boleh pergi. 14,000 tu pula Allah Akbar, tuan-tuan. Tengoklah, yang semua keizinan daripada Allah SWT untuk nak pergi ke rumah dia, nak pergi ke rumah dia. Bukan semua orang ada ruang dan kesempatan. Sebab itu kalau dipanggil, sahutlah. Kalau Allah panggil, pergilah. Tak payahlah kita duk bagi alasan. Alasan tu alasan tak ada. Sebab bila sampai satu ketika nanti, dalam keadaan hari ini umpamanya disekat dengan faktor umur 65 kata dah tak boleh, faktor sakit yang kritikal, darah tinggi, kencing manis dan sakit-sakit yang kritikal dah tak boleh. Jadi bila hari tu ni, sebelum pada last, saya ingat last 2019 tu, ramai boleh ikut kota yang mengikut jumlah bilangan penduduk negara tu, maka alhamdulillah memang ramai yang pergi dalam keadaan biasa. Orang Malaysia pergi kadang 75, 60, 75 ke atas. Tapi maknanya kalau sekiranya kita diberi ruang, tak payah kita bagi alasan apa. Cubalah untuk sambut seruan Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun ada kisah-kisah lain yang sebenarnya sekalipun kita tak berupayaan untuk pergi, tetapi dikira oleh Allah sebagai orang yang mati dia mendapat haji yang mabrur, sekalipun dia tak pernah pergi haji. Ada juga kan? Ada. Dia tak pernah pergi Mekah pun, dia tak pernah pergi haji pun, tetapi dia mesti ada niat. Mesti ada niat untuk menunaikan fardu haji dalam diri dia. Wajib. Maka insya-Allah itu juga akan dikira oleh Allah sebagai haji yang mabrur dengan amalan-amalannya. Ada kisah tuan, ada kisah tentang bagaimana dia tak pernah pergi pun haji. Kisah apa nama? Abdullah Al-Mabruk dan Ali Al-Muwafiq. Ali Al-Mabruk, Abdullah Al-Muwafiq. Abdullah Al-Muwafiq ni ulama yang hebat, termasuk golongan waliullah, hebat, ulama yang hebat. Dia pergi ke Mekah. Saya nak tutup perjumpaan atau tazkirah kita dengan kisah Abdullah Al-Muwafiq dan juga Ali Al-Mabruk ini, dua orang ulama yang cukup hebat. Kisahnya, satu ketika di padang Arafah, Abdullah Al-Muwafiq ini dia tengah wukuf di padang Arafah. Satu ketika dia lena, tertidur di padang Arafah ni, dia terlena. Kemudian dalam lena itu datang mimpi malaikat datang dan berbicara, sedang bersembang. Dua malaikat itu bersembang. Mari bersembang, dia kata, ish, ramai orang yang pergi Mekah ni. Seorang malaikat itu, ramai nama Mekah ni, yang
datang untuk menunaikan fardu haji tahun ni. Yang seorang lagi malaikat, yang satu lagi malaikat, bukan seorang, satu lagi malaikat orang. Yang satu lagi malaikat, dia kata apa? Dia kata ramai. Tapi dia kata hak yang ramai-ramai ni semua tak dapat haji mabrur. Abdullah ni jaga. Dua malaikat ni duduk sembang. Dia kata hak mari ramai-ramai ni semua termasuk dia. Dia ni ulama yang hebat. Dia kata tak dapat ganjaran haji yang mabrur. Dapatlah pahala haji tapi bukan haji yang mabrur. Lepas tu terjaga. Dalam tu tadi malaikat ni duduk sembang. Dia kata kalau begitu hak seorang ni tak ada, kecuali seorang dia kata. Kecuali seorang saja yang dapat pahala haji mabrur. Tetapi dia tak main. Dia tak main Mekah. Dia tak main pun buat haji tahun ni. Mana malaikat seorang yang satu lagi tanya. Dia kata sampai dia. Dia kata duduk di dalam syik. Duduk di dalam syik. Nama dia Ali Al-Mabrur. Kerja dia apa dia? Tukang kasut. Tukang cuci kasut. Tukang duk bagi kasut. Jadi Abdullah tadi terjaga. Bila jaga, balik daripada haji, sampai ke rumah dia beritahu dekat isteri dia, dia nak pergi ke Damsyik, nak cari siapa dia Ali ni. Nak cari siapa dia Ali ni. Dia pun terus pergi ke Damsyik. Dijumpa lah. Tanya orang begini. Sampai di Damsyik, tanya orang. Dia tukang buat kasut. Dia tukang buat baiki kasut. Tukang repair kasut. Dia tanya-tanya, orang pun beritahu. Bila beritahu, dia pun berjumpa. Dia dah perhati. Bila perhati, tengok. Dia beritahu dekat Ali ni. Dia kata, aku ni musafir, nak bermalam di rumah kamu. Dia kata, okey tak apa. Dia pun terima. Bila terima, tu tengok apa amalannya. Biasa je. Biasalah. Dia pakai tahajud malam sesuatu ni. Tak ada yang membezakan antara dia. Dia duduk heran, apa dia ni? Amalan dia tahun tu yang menyebabkan Allah terima pahala dia seperti pahala orang pergi Mekah, pahala haji yang mabrur. Akhirnya dia pun, Abdullah ni cerita, dia kata aku bawa balik pada Mekah. Di Arafah aku bermimpi malaikat mari duduk sembang cerita gini-gini. Dia pun cerita kepada Sa'ad ini tadi. Dia kata apa? Okay. Memang dia kata tahun yang Abdullah ni pergi ke Mekah tu, dia kata aku memang simpan dah duit dengan isteri aku. Dia kata cukup dah